Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. First sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk mendengar perkongsian daripada saya. Okey, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syed Ashraf bin Osman, merupakan pelajar tahun 4 bagi kursus Sarjana Muda Kaunseling di UMT ataupun Universiti Malaysia Terengganu. Okey, pada video kali ini saya akan kongsikanlah kepada penonton-penonton mengenai kemurungan ataupun depression. Seperti yang kita tahu, kemurungan ni bukan lagi isu yang biasa dan sedang hangat diperkatakanlah. Tambah-tambah lagi pada waktu sekarang, iaitu pandemik COVID-19 yang banyak memberi kesan secara langsung ataupun tak langsung kepada masyarakat. Dan disebabkan pandemik COVID-19 ni juga banyaklah memberikan kesan terhadap emosi, terhadap rohani, fizikal dan mental masyarakat, khususnya di Malaysia. Okey, pertama kali kita harus tahulah apa itu kemurungan sebenarnya, apa yang ditafsirkan, apa yang dimaksudkan tentang kemurungan. Depression itu apa? Selalunya kita hanya dengar perkataan kemurungan, murung. Sebenarnya murung tu apa? Okey, pada malam ni saya akan kongsikanlah kepada penonton pada video kali ini apa itu kemurungan. Kemurungan ni kalau mudah untuk diingatkan, kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasakan emosi, kesedihan yang berpanjangan. Orang yang mengalami kemurungan ini juga dia akan mengalami keletihan dan ketiadaan tenaga. Emosi juga tak stabil, iaitu orang yang mengalami kemurungan ni dia akan cepat marah. Serta orang yang mengalami kemurungan juga dia akan hilang minat dalam aktiviti harian, iaitu khususnya aktiviti yang dia sukai. Okey, contoh, kita ambil contoh, pada mulanya dulu dia suka buat hobi dia suka main game, mungkin dia suka tengok wayang. So apabila seseorang tu menghadapi kemurungan ataupun mengalami kemurungan, seseorang tu akan meninggalkan aktiviti yang disukai itu. Dia akan kurang melibatkan diri dengan aktiviti yang disuka. Kemurungan ni akan berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. So sesiapa yang rasa dirinya itu ada ciri-ciri seperti ini, hilang minat, letih yang berpanjangan, so diminta untuk berjumpa dengan pakar untuk kita pergi ke next stage, iaitu menjawab soal selidik DAS dan mengambil pandangan daripada yang pakar Okey, kemurungan ni akan boleh dihidapi oleh sesiapa saja, tak kira umur, jantina, budaya, bangsa, agama, semua orang akan hadapi kemurungan. Kemurungan ni paling kritikal, dia akan mengalami secara berbulan-bulan. So dia akan mula daripada 2 minggu, dia akan pergi kepada 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Macam yang saya cakap tadi, dia akan merasakan kesedihan yang berpanjangan. Okey, tadi kita dah tahu sedikit mengenai apa itu kemurungan, apa yang dimaksudkan dengan depression ataupun kita panggil kemurungan. So sekarang ni kita akan pergi ke tahap yang lebih lanjut, yang peringkat seterusnya, iaitu kita akan mengetahui apa penyebab ataupun apa punca kemurungan ni boleh berlaku. So dikatakan kemurungan ni boleh berlaku disebabkan perubahan kimia dalam otak seseorang individu itu, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia ataupun lebih dikenali sebagai neurotransmitter serotonin. So yang kemurungan ni juga boleh berlaku disebabkan oleh bakal keturunan, iaitu seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghidapi kemurungan. So contohlah,
kita tengok balik background family kita, mungkin background family sebelah ibu ataupun sebelah ayah yang pernah menghadapi kemurungan. Yang paling dekat kita tengok atuk ataupun nenek kita. So potensi untuk kita menghadapi kemurungan tu juga adalah tinggi disebabkan oleh bakal keturunan. Seperti yang kita tahu, bakal keturunan ni dia merupakan sesuatu yang diwarisi secara turun-temurun. Mungkin tidak kena pada diri kita waktu sekarang, mungkin akan kena pada generasi-generasi yang akan datang. So kemurungan juga boleh berpunca daripada faktor persekitaran kita, iaitu peristiwa hidup ataupun kekurangan sokongan keluarga sosial. Ini dimaksudkan kemurungan tu boleh berpunca disebabkan kurangnya sokongan keluarga itu, sokongan sosial. Di mana kalau kita boleh berikan contoh, seorang pelajar yang menghadapi masalah di sekolah tidak dapat sokongan daripada kedua ibu bapa, boleh membawa kepada kemurungan lah, di mana pelajar tu pendam perasaan tu, dia simpan sorang-sorang. So benda yang dipendam lama kelamaan membawa kepada kemurungan. Kalau kita ambil pula aspek di tempat kerja, mungkin suami stres di tempat kerja, kerja banyak and kena terpaksa overtime balik-balik rumah. Mungkin tak dapat sokongan daripada family dia ataupun insan yang tersayang iaitu isteri dia, juga boleh membawa kepada kemurungan. So faktor seterusnya yang boleh menyebabkan kemurungan ialah ubat-ubatan. Sesetengah jenis ubat atau khususnya darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan. Tapi walau bagaimanapun, ia akan berangsur hilang lah apabila ubat tersebut diberhentikan. So seperti yang kita tahu, ubat-ubatan dia mengandungi bahan-bahan kimia ataupun kita boleh kata dadah yang baik lah. Mungkin kita ambil ubat tu secara overdose, so mungkin dia akan merangsang kita punya saraf-saraf otak dan boleh menyebabkan kita ke arah kemurungan lah, kerana terdapatnya gangguan-gangguan kepada saraf-saraf tertentu. Okey, punca yang seterusnya yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan ialah disebabkan oleh corak pemikiran, di mana setiap individu ni dia ada corak-corak pemikiran dia terhadap sesuatu yang berlaku di sekeliling dia lah. Hal ini dikatakan kerana terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetuskan kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita kepada diri kita sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya. So kalau boleh diberikan contoh, persepsi kita terhadap diri kita sendiri, kita merasakan diri kita ni teruk, diri kita ni tak sempurna macam orang lain, kita membanding-bandingkan diri kita. So benda ni boleh membawa kepada kemurungan lah apabila kita kerap kalilah berfikir sedemikian. So mungkin cara kita tengok kehidupan kita macam mana, mungkin kita rasa kehidupan kita ni kehidupan yang amat menyedihkan, kehidupan yang amat menyeksakan. Benda tu akan membawa kita kepada kemurungan. Okey, punca seterusnya yang boleh menyebabkan berlaku kemurungan ni adalah stresor. Stresor ni apa? Stresor ni ialah punca stres yang boleh mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak terkawal. So punca-punca stres ni macam yang saya katakan tadi lah, disebabkan mungkin faktor belajar, faktor alam persekitaran di tempat kerja, faktor kehidupan kita. Macam sekarang ni COVID kan, paling dekat dengan kita COVID lah sekarang ni. Disebabkan COVID ni ramainya yang hilang punca pendapatan, hilangnya sumber rezeki. So masyarakat sekarang ni banyak menghadapi tekanan, dan sekiranya tekanan tu tidak ditangani dengan baik, tak dihadapi dengan baik, dia akan membawa kepada kemurungan lah. Okey, peristiwa ataupun faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan ni termasuklah penyalahgunaan bahan ataupun dadah. Kita boleh tengok arak ataupun dadah-dadah. Yang seperti kita tahu, dadah ni mempunyai berbagai bahan lah, bahan kimia yang amat bahaya yang boleh merosakkan kita punya saraf-saraf otak, dan benda tu boleh membawa kita kepada kemurungan lah.
Faktor seterusnya yang boleh menyebabkan kemurungan ialah kehilangan orang yang tersayang. Faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan antaranya adalah kehilangan orang yang disayangi ataupun baru melahirkan anak. So kalau kita tengok kehilangan orang yang disayangi ni, mungkin kita boleh tengok dalam hubungan rumah tangga ataupun keluarga lah, di mana mungkin kalau keluarga tu ibu yang baru melahirkan anak ni, dia kehilangan anak dia tak dapat terima kenyataan yang anaknya dah tak ada, dia tak dapat terima takdir pemergian anaknya, dan dia terus bersedih, dan kesedihan yang dialami tu berpanjangan seminggu, 2 minggu, bahkan bulan, bahkan tahun, dan benda itu akan membawa seseorang tu ke arah kemurungan lah. Kalau di segi rumah tangga pula, mungkin isteri meninggal ataupun suami meninggal dan pasangan tu tak dapat terima kenyataan benda tu. So benda tu akan membawa kepada kemurungan lah. Okey, sekarang ni kita nak tengok tanda-tanda ataupun gejala berlakunya kemurungan dalam diri kita ataupun individu yang berhampiran dengan kita lah. So yang pertama, kita boleh tengok dengan berlakunya kesedihan ataupun rasa kosong, perasaannya kosong yang berpanjangan. So kita boleh tengok mungkin seseorang tu dia sedih berpanjangan, dia rasa kosong, ataupun diri kita sendiri kita boleh reflect. Mungkin kita rasa kehidupan kita ni kosong, kita buat benda apa pun serba tak kena, rasa macam tak best. So kita kena ambil langkah lah, langkah berjaga-jaga. Mungkin kita boleh rujuk kepada pakar ataupun kita boleh menghadiri sesi kaunseling lah untuk pergi ke next stage, tengok apa yang sebenarnya yang berlaku lah. So yang kedua, tanda-tanda berlakunya kemurungan dalam diri seseorang ni adalah hilang minat ataupun keseronokan terhadap hobi dan aktiviti yang lain yang biasa mendatangkan keseronokan kepadanya. Contohnya macam saya cakap sebelum ni, mungkin hobi dia sebelum ni dia suka main bola, dia suka main game, mungkin dia suka tengok drama Korea kan, kalau perempuan-perempuan kan. Mungkin lepas dia rasa kesedihan tu, dia dah hilang minat dah untuk buat aktiviti yang dia suka. Dia dah hilang minat nak main bola, dia dah hilang minat nak tengok drama Korea dia. Sebelum ni dia boleh tengok berjam-jam, so sekarang ni dia tengok sejam pun dia dah rasa macam tak best, tak seronok benda tu. Dia rasa kosong, dia macam buat something tu tak ada feel. Walaupun kita tahu benda tu benda yang dia sangat suka benda tu, tapi dia buat benda tu dia tak dapat keseronokan tu, kepuasan tu dia tak dapat. So mungkin ini adalah tanda-tanda seseorang tu menghadapi kemurungan. So tanda-tanda yang seterusnya, individu tu akan cepat rasa letih dan tidak bertenaga. Dia juga mudah putus asa, dia rasa bersalah yang melampau, dia rasa apa yang dia buat, dia rasa dia bersalah je, dia rasa dia sebab tak kena lah, orang cakap. Dia rasa diri dia tu tak berguna, dia mengalami gangguan tidur, dia susah untuk tidur, ataupun dia akan tidur dengan tempoh yang panjang, lebih tidur macam tu. Orang yang hadapi kemurungan ni kita boleh tengok juga dengan hilangnya selera makan dan penurunan berat badan lah. So kita boleh tengok mungkin diri kita sendiri, mungkin kita hilang selera makan ataupun berat badan kita turun secara mendadak. So mungkin kita mempunyai tanda-tanda untuk menghadapi kemurungan lah. Lepas tu orang-orang yang mengalami kemurungan ni juga dia akan mempunyai satu perasaan yang negatif, iaitu dia rasa lebih baik mati je. Dia rasa macam dengan mati tu dapat hilang semua benda yang dia rasa sekarang ni, dapat selesaikan rasa kesedihan dia, dapat selesaikan rasa kosong dia tu dengan mati. So benda ni amat membahayakan lah. Macam kita tengok sendiri, pandemik COVID-19 ni banyak masyarakat yang tertekan, banyak pelajar khususnya yang tertekan dengan kelas online ni, banyak yang bunuh diri, banyak yang cederakan diri sendiri, cubaan bunuh diri pun. Benda ni sangat merisaukan lah. So kita pergi ke tanda-tanda yang seterusnya, individu tu akan rasa tak tenteram dan juga mudah marah. Macam saya kata sebelum ni lah, orang cakap baran lah, bila dia ada kemurungan ni cepat panas baran. Orang tu juga akan kurang daya tempuan dan ingatan, dia akan cepat lupa, dia tak boleh fokus sebab dia dibelenggu ataupun penuh dengan rasa kosong. So dia tak dapat nak fikir dengan dia tak dapat nak fokus sangat. Okey, orang yang ada
gejala kemurungan ni juga, dia sukar untuk membuat keputusan. Macam saya cakap tadi, bila dia dah tak dapat nak bagi tumpuan, dia tak dapat nak berfikir dengan betul, dengan baik, dengan efektif, dia akan tak sukarlah nak buat keputusan untuk apa-apa pun. Dia akan mengharapkan orang je, kau pilih lah apa pun, aku okey je, macam tu lah, lebih kurang lah macam tu. Okey, orang yang hadapi kemurungan ni juga, dia akan rasa simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan, khususnya bahagian-bahagian tulang belah belakang, bahagian leher, khususnya belakang sini, rasa belakang kepala dia akan rasa macam berat, sakit, lenguh. Dan orang yang hadapi kemurungan ni juga akan kurang nafsu seksual. Ini khusus untuk hubungan rumah tangga lah, dia akan kurang nafsu seksual dia lah. And orang yang hadapi kemurungan ni juga, dia mudah cemas dan juga fobia. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan dia cepat gabrah, dia cepat cemas, dia tak boleh nak relax sangat. Lebih kurang macam tu lah. Okey, sekarang kita akan lihat siapa yang berisiko untuk menghadapi kemurungan ni. Kita akan tengok golongan-golongan macam mana yang akan selalunya hadapi kemurungan ni lah. So yang pertama sekali, golongan yang berpotensi untuk mengalami kemurungan ialah individu yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas. Iaitu, kalau kita tengok sejarah kesihatan dia, mungkin 10 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas, dia pernah hadapi kemurungan dan dia berjaya untuk tangani kemurungan tu. Dan beberapa tahun ke depannya berlaku sesuatu, contoh peristiwa, mungkin dia kehilangan orang yang tersayang ataupun kehilangan isteri ataupun anak. So benda tu akan menjadikan individu itu mudah untuk menghadapi kemurungan semula. So seterusnya, siapa yang berisiko untuk menghadapi kemurungan ni ialah individu yang mempunyai ahli keluarga yang menghidap kemurungan. Macam yang saya cakap tadi, disebabkan oleh bakal keturunan, mungkin ada keluarga dia, pakcik dia, mak dia ataupun atuk neneknya yang pernah menghadapi kemurungan. So bakal keturunan ni, kita tahulah benda tu diwarisi kan, turun-temurun, generasi ke generasi. So mungkin individu tu akan berpotensi lah untuk menghadapi kemurungan. So yang ketiga, orang yang berisiko menghadapi kemurungan ni ialah individu yang menghidapi penyakit kronik seperti kanser, diabetes, hipertensi, sakit buah pinggang, stroke, sakit jantung ataupun kesakitan yang berpanjangan lah. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang tu dia menghadapi penyakit-penyakit kronik, so dia akan mudahlah untuk merasakan tertekan, rasa stres. Dan stres yang berpanjangan itu akan membawa individu tu ke tahap yang lebih teruk, iaitu kemurungan. Okey, seterusnya, hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba. Ni mungkin kita boleh tengok kes mungkin individu yang accident lah. Mungkin dia accident dan dia mengalami cacat kekal. Mungkin dia kehilangan tangan ataupun kaki. So dia rasa diri dia ni dah tak berguna lagi. Dia rasa dia dah tak boleh jadi seperti dulu. Dia dah tak boleh berfungsi dengan baik. Dan benda tu akan membawa individu tu kepada stres dahulu. Dan stres yang berpanjangan akan membawa kepada kemurungan. Okey, orang yang berisikonya seterusnya untuk yang boleh menghadapi kemurungan ni ialah individu yang kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Mungkin tiba-tiba dapat berita ibu sendiri meninggal dunia dan individu itu tak dapat untuk menerima kenyataan tersebut, dan benda ni akan membawa kepada kemurungan lah. Seterusnya ialah penceraian, masalah rumah tangga, masalah keluarga, penyalahgunaan bahan ataupun arak, pengambilan ubat-ubat tertentu, ataupun macam saya cakap tadi, overdose, mangsa penderaan, khususnya kanak-kanak lah. Mangsa penderaan sekarang ni, kalau tengok isu-isu sekarang, banyaklah kanak-kanak yang didera oleh pengasuh-pengasuh. Dan akibat daripada didera tu mungkin membawa kepada kemurungan, di mana trauma, dan individu yang jadi mangsa tu akan sedih, akan takut, dan benda tu akan bawa kemurungan. Kalau kita tengok dalam aspek rumah tangga lah, mungkin isteri jadi mangsa dera oleh si suami suka pukul, marah, angkat tangan kepada isteri, dan isteri merasakan
diri dia tak berguna lagi, dan benda tu akan membawa kepada kesedihan yang berpanjangan dan akhirnya membawa kepada kemurungan. Okey, seterusnya ialah tekanan di tempat kerja. Pernah mengalami penderaan seperti kanak-kanak macam saya cakap tadi kan. Waktu kanak-kanak cenderung mudah risau ataupun bimbang, individu yang mudah bimbang. Benda yang kadang-kadang kita secara individu lihat benda tu simple saja, tapi di mata dia, persepsi dia rasa benda tu sangat besar. Dan kebimbangan yang melampau tu akan membawa kepada kemurungan. Seterusnya, perasaan sedih semasa dalam pantang ataupun selepas bersalin. Individu yang stres selepas bersalin pun boleh membawa kepada kemurungan. Seterusnya, krisis ekonomi, di mana kalau kita boleh lihat yang dekat dengan kita sekarang ialah COVID-19, di mana sepanjang hampir setahun COVID-19 ini berlaku, ramai masyarakat yang hilang sumber pendapatan, ramai masyarakat khususnya golongan B40 hilang pekerjaan, hilang mata pencarian wang dan menghadapi pelbagai tekanan berfikir macam mana nak urus diri, macam mana nak urus anak, isteri, macam mana nak uruskan kewangan keluarga, dan benda ni secara langsung tak langsung membawa kepada kemurungan apabila individu tu terlalu berada dalam tekanan yang melampau dan berpanjangan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada kesan-kesan sampingan lah apabila orang tu menghadapi kemurungan. Yang pertama sekali, mulut dia akan merasa kering. So, individu yang mengalami kemurungan ni selalunya merasakan diri mereka ni, mulut mereka lah khususnya akan kering. So, untuk mengatasi benda ni, individu tu perlu minum air yang sangat banyak lah, dan kunyah gula-gula getah ataupun bersihkan gigi setiap hari lah untuk atasi mulut kering tu. Yang kesan sampingan yang kedua iaitu sembelit. So, untuk atasi sembelit ni, individu tu perlu makan bijirin ataupun buah prune, buah-buahan ataupun sayur-sayuran lah. Dan kesan sampingan seterusnya, masalah pundi kecing, masalah seksual, penglihatan pun jadi kabur sebab kurangnya kita tak dapat nak fokus kan. Apabila kita hadapi kemurungan tu, sukar untuk kita fokus sesuatu benda, dan benda tu pun akan menjejaskan kita punya penglihatan. Dan yang terakhir sekali itu rasa pening. Apabila kita lah, kalau kita sendirilah menghadapi tekanan, kita pun akan rasa pening sebab kita akan banyak sangat berfikir macam mana nak atasi masalah ini, macam mana nak atasi masalah itu. So, individu yang hadapi kemurungan ni pun akan mengalami benda yang sama, iaitu pening. Okey, untuk bahagian pencegahan, bagi individu yang merasakan dirinya mungkin mempunyai simptom-simptom kemurungan, yang pertama sekali, tindakan yang boleh dilakukan oleh individu ataupun penonton-penonton pada kali ini, first kali iaitu ketahui penyakit anda. Macam mana kita nak ketahui penyakit kita? Dengan pada mula sekali kita tengok tanda-tanda tu, kita tengok balik dengan diri kita, kita nilai balik dengan diri kita, aku ada ke tak tanda-tanda macam ni? Ada ke tak tanda-tanda yang menunjukkan aku mungkin mengalami kemurungan? So, apabila mungkinlah ada 1-2 tanda-tanda, so langkah yang seterusnya ialah berjumpa dengan orang yang pakar, atau itu doktor, kaunselor, dapatkan perkhidmatan kaunseling ataupun jumpa psikiatri. Langkah pencegahan yang kedua iaitu patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. So, mungkin bagi orang yang dah menghadapi kemurungan ni, dia akan diberikan ubat lah. Ubat tu saya akan explain sebentar lagi, iaitu ubat tu dinamakan ubat anti-depressant. So, ubat ni, orang yang dapat ubat ni dia akan perlu ikut susulan je lah, ikut aturan. Makan ikut jam, makan ikut kuantiti yang diperlukan, yang diberitahu, tak boleh overdose, dan kena dapatkan rawatan susulan ni, mungkin menjalani sesi-sesi kaunseling khususnya untuk orang yang menghadapi kemurungan ni lah. Yang ketiga iaitu bertenang dan sentiasa bersikap positif. Ini mungkin langkah pencegahan awal lah bagi orang-orang yang mungkin merasakan dirinya terlalu stres dengan keadaan yang berlaku dalam kehidupannya. First kali kita kena bertenang, kita kena sentiasa bersikap positif, kita fikir positif. Saya sendiri akui bukan mudah untuk kita terus berada dalam keadaan yang positif, tapi kita cuba sedaya upaya untuk kita bertenang. Bila terjadinya sesuatu perkara dalam kehidupan kita, kita bertenang dahulu. Jangan terus meletakkan
persepsi yang negatif, iaitu contoh aku gagal dalam exam, terus kita melabel aku teruk, aku gagal, aku dah tak boleh dah, aku tak layak belajar apa semua, aku tak sama macam orang lain. Jangan terus meletakkan label yang macam tu. Kita kena bertenang dulu, kita kena relax dulu, and kita reflect balik diri kita, mana yang kita kurang, dan kita perbaiki pada masa yang akan datang. Okey, yang keempat, rancang kewangan anda. Ini mungkin khusus pada golongan-golongan yang menghadapi tekanan akibat masalah kewangan lah. Mungkin dengan merancang kewangan, dengan kita tengok balik duit yang masuk, duit yang keluar, kita buat balik kira-kira pembelanjaan kita. Mungkin benda ni sedikit sebanyak lah dapat membantu kita untuk kurangkan stres. Sebab apabila kita dah tahu flow duit kita keluar, duit kita masuk, so mungkin kita dapat merancang benda tu dengan lebih baik. Okey. Seterusnya iaitu amalkan gaya hidup sihat. Contohnya senaman, bersukan, buat aktiviti yang menyeronokkan seperti hiking ataupun berenang mungkin. Dan bila kita amalkan hidup yang sihat, badan kita sihat, kita banyak merembeskan apa yang patut dirembeskan lah. Macam contoh berpeluh lah, senang kita nak faham berpeluh. Lepas tu benda ni bila kita sihat fizikal, insya-Allah mental kita pun akan sihat. Okey. Dan seterusnya menyertai aktiviti yang akan membuatkan kita rasa gembira. Contohnya bersenam macam saya cakap tadi, menonton wayang, menyertai aktiviti keagamaan, khususnya untuk umat Islam lah. Bila kita banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, kita akan rasa bersyukur, rasa bertenang, dan benda tu sedikit sebanyak membantulah kita untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita ni. Dan akhirnya pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan berikan keutamaan. Ini mungkin khusus kepada pelajar-pelajar ataupun individu yang sudah bekerja lah. Apabila mendapat satu tugasan tu, kita kena bahagikan tugasan yang besar tu kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil. So tidaklah kita rasakan bebanan yang terlalu tinggi. Maksudnya contohlah, kalau pelajar tu mungkin dia akan bahagikan sikit demi sikit subtopik yang dia akan selesaikan satu persatu. So bila dah selesaikan satu persatu tu, pelajar tu taklah akan rasa macam terlalu stres sangat. Okay? Kalau bagi setting pekerjaan, mungkin kita boleh lakukan pekerjaan yang lebih mudah dahulu, ataupun kita lakukan sesuatu pekerjaan tu secara berkumpulan. So bila kita buat secara berkumpulan, sedikit sebanyak akan memudahkan kita ni untuk ringankan beban kita di tempat kerja. Macam tu lah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada rawatan lah. Rawatan, bagaimana kita nak rawat kemurungan ni bagi individu yang menghadapi kemurungan lah. Yang pertama sekali iaitu ubat anti kemurungan, ataupun kita kenal dengan antidepresi. Ubat anti kemurungan ni ataupun antidepresi ni ialah ubat yang digunakan untuk melegakan tanda-tanda kemurungan. Ubat ni juga senang kita nak tahu sebagai ubat penenang lah. Dia dapat tenangkan kita. Terdapat 4 jenis ubat anti kemurungan ini, iaitu yang pertama sekali tricyclic, yang kedua Rimas, yang ketiga SSRIs, yang terakhir SNRIs. Okey, bagaimana ubat ni berfungsi? Okey, ubat ni seperti kita tahu, ubat ni mempunyai bahan-bahan kimia yang tertentu. So ubat ni dia akan menambah aktiviti bahan kimia di dalam otak yang dikenali sebagai pemancar neuro. Pemancar neuro. Pemancar neuro ini menghantar isyarat dari satu sel otak kepada sel otak yang lain. So bahan kimia yang terbabit dengan kemurungan dikenali sebagai serotonin dan juga noradrenalin. So fungsi ubat ni dia akan menghantarkan isyarat tu sel ke sel. Dia akan bantulah untuk individu tu kurangkan rasa kemurungan tu. Seperti yang kita tahu, setiap ubat-ubatan ni dia mungkin ada kesan-kesan sampingan lah. So bagi individu yang mengambil ubat-ubat ni, sangat perlu untuk mendapatkan nasihat dan juga pandangan
daripada pakar, iaitu rujuk doktor, pakar psikiatrik. Sebab bagi mengelakkan ambil secara berlebihan lah. Seperti kita tahu, apabila kita ambil sesuatu ubat tu secara berlebihan, dia akan mendatangkan kesan-kesan yang sampingan dan dapat membawa kepada kemudaratan lah. Okey, rawatan yang kedua bagi merawat kemurungan ni ialah terapi elektrokonvulsif. Okey, apa itu terapi elektrokonvulsif ni? Terapi elektrokonvulsif ataupun kita kenali sebagai ECT adalah satu bentuk rawatan psikiatri yang melibatkan mendorong sawan dengan penggunaan rangsangan elektrik lah. Sementara seseorang pesakit berada di bawah anestesia umum, awalnya dikenali sebagai terapi elektroshock. So alat ni dia akan menggunakan rangsangan elektrik. Dia akan pasang lah alat-alat dekat badan seorang tu, dekat kepala dia, dekat sini-sini dia akan pasang alat tu. Dia akan menggunakan renjatan elektrik lah terhadap individu yang mengalami kemurungan tu. Okey. Dan seperti kita tahu, setiap rawatan mungkin ada kesan-kesan dia. Dan apabila ECT ni melibatkan penggunaan renjatan elektrik, so kesan sampingan daripada ECT ni ialah termasuknya boleh kehilangan ingatan, mungkin bahkan kehilangan ingatan yang kekal, boleh menyebabkan sakit kepala dan juga boleh menyebabkan kematian lah. Rawatan ECT ni merupakan rawatan yang terakhir lah yang akan digunakan bagi merawat kemurungan, disebabkan kesan-kesan yang amat berbahaya jugalah kepada individu kan. Okey, yang seterusnya rawatan bagi merawat masalah kemurungan ni ialah psikoterapi. Okey, psikoterapi ni dia ada pelbagai teori lah yang menjelaskan psikoterapi ni. So yang zalimnya yang digunakan di Malaysia adalah teori psikoterapi dari model tingkah laku, kognitif tingkah laku dan psikodinamik ataupun psikoanalisis lah. Bagi psikodinamik, rawatan ni diasaskan berdasarkan teori Sigmund Freud dan rawatan ni membantu pesakit lah mewujudkan pengertian terhadap konflik-konflik di bawah sedar, membantu pesakit membina secara sedar pola interaksi dan tingkah laku yang lebih jelas. Okey, psikoterapi ni juga melibatkan teknik relaksasi, iaitu teknik relaksasi ni merupakan teknik untuk bagaimana untuk kita dapatkan ketenangan ataupun bagaimana untuk kita bertenang. Dia ada melibatkan seluruh anggota badan kita. Bagaimana kita nak bertenang dengan teknik pernafasan, bagaimana kita nak bertenang dengan teknik renggangan otot, renggangan tangan, renggangan bahu, renggangan kaki, dan banyaklah aktiviti-aktiviti relaksasi yang boleh dilakukan. Okey, saya akan tunjukkan beberapa video lah yang boleh memudahkan penonton untuk memahami apa itu terapi ECT ataupun elektrokonvulsif, macam mana psikoterapi ni dilakukan, khususnya macam teknik relaksasi kan, macam mana teknik relaksasi ni dilakukan bagi usaha untuk rawat lah orang individu yang mengalami kemurungan ni. Electroconvulsive therapy, or ECT, is often called a treatment of last resort for patients who haven't had success with drug therapies, who have life-threatening psychiatric conditions, or who are suffering a catatonic state. ECT induces a brief seizure in a patient which resets the brain functions associated with some psychiatric disorders. Electrical current is given to the brain, low enough not to harm the patient, but high enough to trigger a seizure. The treatment team can even touch the patient. You can begin by taking a few deep, relaxing breaths. Let's begin by bringing attention to your feet. Curl your toes in tightly to feel the tensing muscles of the foot, of both feet. Hold this for a few moments before releasing the tension and relaxing the feet. Do you notice the difference? Noticing the difference between a tense and relaxed muscle is the purpose of this exercise. Now we're going to repeat this relaxation exercise with different parts of the body.
Now, point your feet down, pointing the toes down toward the floor, feeling the tension in your calf muscles. Hold that for a few moments and release. Once again, noticing that change from moments of tension and moments of relaxation. Now, bringing attention to the thigh muscles, point the toes upward toward the ceiling, feeling the tension in the large muscles of the thighs. Hold that for a few moments, and when you're ready, begin to release. Now bring attention to the buttocks, tightening the muscles of the buttocks as you sit or lie on the floor. Once again, holding this for a few moments and gently relaxing. Bringing attention to the belly, to the muscles of the abdomen, and tensing these muscles as if you're bringing your belly button in, pushing your belly button in toward the spine, and holding here for a moment and gently relaxing. Noticing the back, and here just gently arching the lower back and seeing if you can feel the tension along the muscles in the back as you arch the back. Hold for a moment or two and then slowly release. Working our way up to the shoulders, a place where we tend to hold a lot of tension. Bringing your shoulders up towards your ears, squeezing them up, holding them for a moment, and slowly and gently releasing the shoulders. Now focusing on the hands, making the hands into a fist and squeezing tightly. Hold it another moment and slowly release. Now working up to the arms, you can just gently keep the fists if you like and bring the lower arms toward the upper arms. Pulling the forearms up towards the upper arms, tightening the biceps, and slowly releasing. And finally, bringing attention to the face and the mouth. Here, we're going to squeeze our eyes tight, holding them shut tight, pursing the lips. Holding for a moment and slowly relaxing. Once you've tensed and relaxed all of these muscles, notice how your body feels. Allow yourself to feel totally relaxed as you sit or lie here. So, rawatan yang seterusnya ataupun rawatan yang terakhir lah poin kita pada video kali ini, iaitu kaunseling. Dalam usaha kita untuk mengatasi kemurungan ni, kita haruslah, individu yang rasakan diri dia macam mungkin tertekan, stres, kemurungan, bolehlah untuk secara sukarela mendapatkan perkhidmatan kaunseling ataupun berjumpa dengan kaunselor yang berdaftar lah. So dalam sesi kaunseling ni sedikit sebanyak dapat membantulah kita untuk sama-sama membantu, sama-sama berbincang bagaimana untuk kita kurangkan tekanan tu, bagaimana untuk kita atasi tekanan hidup yang dihadapi, bagaimana usaha kita untuk elakkan kemurungan. So dengan adanya kaunseling ni sedikit sebanyaklah membantu kita untuk menghadapi kemurungan dalam kehidupan ni. Okey, sampai di sini dulu video saya pada kali ini, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya pada malam ini. Dan saya harap perkongsian yang dikongsikan tu insya-Allah memberikan manfaat kepada kita secara bersamalah, memberikan pendedahan tentang
apa itu kemurungan, kesan-kesan buruk kemurungan, langkah-langkah mungkin kita boleh atasi untuk kemurungan ni. Seperti kita tahu, mungkin kemurungan tu tidak berlaku pada diri kita, tapi mungkin juga ia berlaku terhadap individu sekeliling kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin ahli keluarga kita. So dengan adanya ilmu ini, insya-Allah sama-sama kita dapat bantulah masyarakat khususnya di Malaysia ni untuk kita hadapi kemurungan ni. So insya-Allah pada video berikutnya saya akan kongsikan lebih banyak lagi perkongsian mengenai mental health ni, kesihatan mental mungkin. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Di samping tu saya juga nak memohon maaf andai tersalah kata, tersalah bicara, mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun mengguris hati sesiapa yang menonton ni. Seperti yang kita tahu, yang baik semua datang daripada Allah, dan yang buruk datang daripada saya sendirilah. InsyaAllah sama-sama kita akan perbaiki pada video-video seterusnya. Dan sampai sini dulu video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.